dan padat diberikan. Saya nak bagi pada saya bersama Datuk Anha. Lama menunggu. Saya pernah berkongsi maklumat tentang kenyataan pejabat mufti wilayah, kemudian tentang bahan bacaan daripada Yang Berhormat Menteri kepada grup WhatsApp yang saya adalah, daripada tadika sampailah macam-macam kan. Tapi mereka ni suka berkongsi dengan dapatan yang mereka dapat daripada blog, daripada Facebook, yang tak tahu daripada mana. Jadi mungkin nasihat daripada yang bagi Datuk Doktor kepada masyarakat, dengan keadaan dunia hari ini, macam mana mereka nak saring maklumat supaya mereka dapat maklumat yang tepat dan betul, dan yang paling penting adalah dapat selamatkan diri mereka daripada terjumus lembah bahaya. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Moderator, Asatizah ahli panel yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setiap hari kita dapat berita. Dulu mungkin kita cari berita. Sekarang ni dengan grup WhatsApp, daripada sekolah rendah, tadika sampailah universiti, berita masuk walaupun kita belum lagi bangun tidur. Islam mengajar kita supaya tabayyun dan tathabbut, iaitu kita selidik dan kita pastikan berita yang sampai kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang yang fasik datang membawa satu berita, satu cerita, satu khabar, fatabayyanu, maka selidiklah supaya kamu tidak menimpakan kepada satu kaum dengan sebab kejahilan dan tidak tahu perkara yang sebenar, sehingga selepas itu kamu akan menyesal. Ayat ini turun sebagaimana yang dinaqalkan oleh Imam At-Tabari kepada seorang lelaki yang dihantar oleh Nabi SAW ke satu perkampungan, iaitu Al-Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'aid. Tak sempat sampai berita sampai di tempat orang yang dia nak tuju, tiba-tiba baliklah wakil utusan Nabi SAW ini dan cerita kepada Nabi bahawa mereka datang nak menyerang, mereka nak membunuh. Lalu mereka pun kejar sahabat Nabi ini yang dihantar oleh Nabi SAW. Rupa-rupanya Nabi persiapkan apa-apa yang patut untuk dilakukan untuk berhadapan dengan kumpulan ini. Lalu turunlah ayat ini. Sebenarnya ia menegur kepada Walid pada masa yang sama, mengajak kepada kita supaya tabayyun dan juga tathabbut. Al-Imam At-Tabari menyebutkan maksud fatabayyanu di situ adalah amhilu, kita tenang dan kita jangan tergopoh-gopoh, tergopoh-gapah. Amhilu hatta ta'rifu sihhatah. Kemudian yang keduanya wala ta'jalu qabulah. Jangan kita tergesa-gesa cepat menerima berita. Sebenarnya Nabi SAW hantar Khalid bin Al-Walid. Report daripada Khalid bin Al-Walid lain daripada apa yang disebut oleh Al-Walid bin Uqbah. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat yang paling berguna untuk kita mendapatkan berita. Kalau dapat, boleh baca, tetapi disuruh kepada kita untuk selidik, tabayun dan juga untuk kita tathabut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tuan Moderator, sebenarnya tabayun dan tathabut ini adalah akhlak Nabi SAW dan akhlak para anbiya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan tentang Ma'iz yang berjumpa dengan Nabi SAW, minta supaya disucikan, dibersihkan. Lalu Nabi tidak layan. 2-3 kali jumpa dan akhirnya dia pun bagi tahu dia berzina. Nabi tanya beberapa soalan. Ini tathabut dan juga tabayun. Nabi kata abihi junun. Para sahabat ditanya oleh Nabi, adakah dia ni gila? Tidak. Kemudian Nabi tanya lagi,
asyariba khamran, adakah dia minum arak? Boleh jadi dia mengaku tadi kerana mabuk. Para sahabat pun cium di mulutnya, ada tak bau arak yang diminum? Tidak ada. Kemudian barulah Nabi tanya, azanaita, adakah engkau berzina? Ini soalan-soalan Nabi SAW ini begitu penting untuk kita analisis cara kita tathabut dan juga tabayun. Masuk berita dalam grup WhatsApp kita, kita tanya, dapat daripada mana? Mungkin kita tanya juga, betul ke apa yang disampaikan ni? Kadang-kadang kita pelik. Orang-orang yang dia nak sebarkan berita ini, dia gunakan intro yang kita pun nampak macam okey, sebab dia kata apa? Mohon pencerahan. Sewaktu dia mohon pencerahan tu, tak cerah dah semua. Semua dah jadi gelap dah berita yang dia masukkan. Sebab itu penting untuk kita ambil apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi Sulaiman AS dalam surah An-Naml, apabila cek tentera-tenteranya, dan salah satu daripada kumpulan tenteranya adalah burung, wa tafaqadat tayr, tak jumpa dengan burung belatuk, al-hudhud. Lalu bila sampai, Hudhud pun ceritakan dia pergi ke satu tempat Sabak, kemudian tengok ada raja, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa respon Nabi Sulaiman dalam ayat ini? Nabi Sulaiman pun berkata, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita akan tengok, kita akan cek adakah benar apa yang kau dakwa itu ataupun engkau daripada orang-orang yang menipu. Sebab itu penting untuk kita pastikan tathabut dan juga tabayun. Bahkan dalam qiraat yang lain, qiraat Hamzah, fatabayyanu itu adalah fatathabbatu. Jadi daripada kita melihat qiraat yang lain ini, rupa-rupanya kita dapat tahu maksud tasabut bagi tabayun. Kemudian yang terakhir Ustaz Hariri, ya. Jadi antara perkara penting yang perlu untuk kita lakukan, mungkin antaranya ialah tadi saya sebut, minta supaya dibuktikan evidence. Yang kedua adalah kita kena husnuzon dengan cerita-cerita yang berlegar, yang mungkin saudara kita, yang mungkin pemimpin kita ataupun seumpamanya. Yang ketiga, kembalikan kepada orang ataupun pihak yang berautoriti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu juga kalaulah walau raddu ila rasul, mereka serahkan kepada ar-rasul dan juga kepada ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nescaya mereka akan tahu cerita yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kita kena ingat apakah akibat yang kita akan dapat kalau kita sebarkan perkara-perkara dusta dan juga tidak betul. Maka ini yang perlu untuk kita lakukan bila dapat satu-satu khabar, nasihat kepada kita semua. Masya Allah, ini boleh jadi satu panduan kepada kita. Kadang-kadang dia orang ni, Datuk, jahat juga. Dia masuk di kita, bukan saya kata, doktor dia kata. Tapi bila kita semak, tak ada pun nama doktor itu. Ini antara strategi untuk meyakinkan pembaca. Baik.